Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini 10 hari bulan 1 2021 kita dapat meneruskan hikayatun fiqhiyatun mukhtarah dalam jilid yang kedua. Kita sudah masuk jilid yang kedua dalam siri kuliah kitanya 34. Siri yang ke-34, hikayat seorang sahabat nama dia Jabir. Dia pergi jumpa Nabi SAW, Nabi tengah solat. Jabir bercakap, Nabi jawab dengan isyarat. Ini cerita kita. Dan juga hadis kita ini juga berbincang tentang hukum solat sunat di atas kenderaan. Solat sunat atas kenderaan. Kita berjalan musafir daripada Kuala Kerai ke Kuala Lumpur, kita ada wudu, boleh tak kita solat sunat sampai ke KL kalau kita tak mengantuk? Ataupun kita naik kapal terbang Kuala Lumpur ke Jeddah 8 jam, berapa puluh rakaat kita boleh solat? Ini perbincangan kita insya-Allah. Qala haddatha Abu Zubair an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma qala arsalani Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila Banil Mustaliq fa ataituhu wa huwa yusalli ala ba'irihi fa kallamtuhu fa qala li biyadihi hakadha. ثم كلمته فقال لي بيده هكذا وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه قال فلما فرغ قال ماذا فعلت في الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. Hadzal hadis sahih rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Lafaz yang kita baca ni wal lafzu li Abi Daud, lafaz kita, tapi asal tu dah ada dalam Bukhari, Muslim ada. Alhamdulillah para jemaah sekalian, maksud dianya Abu Zubair. Siapa dia Abu Zubair? Kita cerita nanti. Meriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, dia dengan ayah dia Abdullah bin Haram itu sahabat. Qala fa arsalani Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila Banil Mustaliq. Jabir kata, Nabi hantar aku pergi ke Banil Mustaliq. Adalah urusan dianya, ada sebab-sebab tertentu. Di mana ke Banil Mustaliq? Banu Jazimah batnun min qabilah Khuza'ah. Tempat dia mana? Maqrabatun min syati'il Bahril Ahmar. Dia punya perkampungan dia duduk di tepi Laut Merah, baina Juddata wa Rabigh, di antara Jeddah lah, kita pergi Mekah tu turun kapal terbang di Jeddah. Jeddah ke Rabigh. Rabigh ni jalan nak pergi ke Madinah, jalan lama tu dipanggil Rabigh. Jalan lebuh raya ni tak lalu lah, kita lalu ke Wadi Khulais kan. Baik, maknanya Nabi kita hantar Jabir, ada urusan tertentu lah, sebab peperangan Bani Mustaliq ni akan berlaku di sana. Selesai daripada urusan, Jabir balik.
Dia sampai-sampai Nabi kita solat di atas unta dia. Nabi duduk solat atas unta. Jabir bagi tahu, ya Rasulullah, nak lapor ni, boleh jadi Nabi kita hantar lagi tadi, suruh hintai Bani Mustalik, apa masalah? Nabi ada, tapi Nabi duduk atas unta, tunggu laporan. Bila Jabir bagi bercakap dengan Nabi, faqala li biyadihi, Nabi kita isyarat gini, mana jangan cakap dengan aku. Summa kallamtu, Jabir kata, aku cuba kali yang kedua pula. Assalamualaikum ya Rasulullah. Faqala li biyadihi hakadha, Nabi kita isyarat. Wa ana asma'u yaqra, aku dengar Nabi duk baca Quran. Wa yumi'u bi ra'sihi, kemudian Nabi kita isyarat tunduk dengan kepala dia, macam kita kat tunduk gini. Macam kita solat ni, solat atas kenderaan. Ya, sekarang ni orang solat atas kerusi kan, tunduk rokok, tunduk pula sujud. Oh, Jabir pun perasan Nabi solat, sebab tu dia yang diangkat tangan. Falamma faragha, bila Nabi SAW selesai daripada solat, qal, Nabi tanya, Jabir, maza fa'alta billazi arsaltuk? Apa tindakan yang kamu buat? Aku suruh pergi tadi, suruh pergi mengintip ke, suruh pergi tengok apa benda, apa yang kamu tindakan? Itu soalan Nabi kepada Jabir. Kemudian Nabi memberitahu kenapa dia tak jawab soalan Jabir. Ini penting. Qal fa innahu lam yamna'ni an ukallimaka, yang menghalang aku nak jawab soalan kamu, nak bercakap dengan kamu, illa kuntu usalli. Nabi kata, waktu mu tanya soalan tu, mu nak lapor benda tadi, aku tengah solat. Jadi sesalah kepada kita, Nabi solat di mana? Duduk di atas kenderaan. Jadi akan timbul beberapa isu di sini, solat di atas kenderaan, solat fardu, solat sunat. Perlu ke tidak kita menghadap ke arah kiblat? InsyaAllah dalam perbincangan 10 perkara nanti kita akan huraikan. Kita pergi kepada dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Jawab dianya, tak boleh lagi kita bercakap, jawab salam ke, orang bersin kita kata yarhamukallah ke dalam solat, sudah tidak boleh. Awalnya boleh, sekarang tak boleh. Yang kedua, harus kita menggunakan isyarat. Isyarat maknanya kalau orang tanya kita isyarat, boleh ke tak boleh? Contoh kata, aku nak buat gini-gini, kita tengah solat, kita buat gitu, isyarat. Like, mana boleh? Tak boleh. Boleh isyarat. La. Isyarat boleh. Yang ketiga, solat sunat di atas kenderaan. Boleh je kita solat, berapa banyak nak solat dipersilakan. Sujud, rokok, semua je dengan isyarat. Ima mana isyarat dengan kepala. Itu di antara dilalatul hadis. Kalau kita nak baca dilalah panjang lagi, yang penting dalam perbincangan 10 perkara ini kita akan huraikan insya-Allah. Yang pertama, siapa dia ke rawi hadis ini? Nama dia Abu Zubair. Mana nama Az-Zubair? Abu Az-Zubair itu makna dia itu ayah kepada Az-Zubair. Nama dia Muhammad bin Muslim bin Tadrus Al-Asadi maulahum. Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Abu Zubair Al-Makki. Dia telah meriwayatkan hadis anil al-abadilah al-arba'ah. Pelajar-pelajar tanda al-abadilah al-arba'ah, 4 orang nama Abdullah di kalangan sahabat. Siapa dia? Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amru ibn al-As, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Oleh kerana nama dia Abdullah belaka, orang catukan dia panggil Abadilah. Abdullah 4 serangkai Abdullah, bin lain-lain nama sama. Kalau kita ni ada berapa orang Abdul sini,
kita boleh serangkaikan dia. Jadi dia ni riwayat daripada Abadilah Arba'ah, Aisyah, Jabir bin Abdullah, Abi Tufail dan lain. Meriwayat daripada Abu Zubair pula Atta, Zuhri, A'mash, Hamad bin Salama, Imam Malik, Abu Awanah, Al-Thawri, Ibnu Uyainah. Jadi para ulama khilaf tentang kedudukan dia. Khulasatul hukmi annahu thiqatun sabtun. Alhamdulillah. Hadis dia terdapat dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Muwatta dan lain-lain. Adalah yang pentingnya ada khilaf ulama tentang penilaian kepada dia. Kesimpulannya dia ni thiqah. Alhamdulillah. Khulasatul qaul, kesimpulannya Abu Zubair ni tabi'iyun thiqatun, mati pada tahun 126. Dia riwayat daripada syekh dia, nama dia Jabir bin Abdullah Al-Ansari Al-Khazraji As-Salami Al-Madani Al-Faqih Al-Imamul Kabir Al-Mujtahidul Hafiz, sahabat Nabi yang setia, menghadiri Bai'atul Ridwan, dan orang yang terakhir menghadiri pada malam Lailatul Aqabah yang meninggal. Orang terakhir meninggal yang hadir ikat setia dengan Nabi dalam Bai'atul Aqabah. Jabir ni mufti Madinah pada zaman dia, mati pada tahun 78, umur dia 94 tahun. Cerita dia kita dah sebut dalam CD yang lepas. Tengok dalam rakaman kita lah. Baik, kita nak pergi kepada Banu Al-Mustalik. Ni Nabi kita pergi, dihantarnya Jabir ke Bani Al-Mustalik, dan terkenal peperangan itu dengan nama Bani Al-Mustalik. Tempat dia kita sudah tahu di mana, di antara Judah dengan Rabi', tepi Laut Merah sekarang. Orang-orang yang duduk di Rabi' tu boleh pergi carilah di manakah Bani Al-Mustalik, ataupun dikenal juga dengan nama Al-Muraisi'. Bani Al-Mustalik itu sebab terkenal kepada kabilah dia tu, kabilah Al-Mustalik. Muraisi' nama air kepunyaan Khuza'ah. Tempat dia orang ambil air tu nama dia Muraisi', telaga dia tu. Dan berlakunya peperangan ini bila berlakunya peperangan, iaitulah pada tahun Sya'ban, bulan Sya'ban tahun yang kelima Hijrah, mengikut pendapat yang sahih. Ziyadah khilaf sikit, yang penting kita ambil yang sahih. Sebab kenapa Nabi pergi ke tempat mereka, pergi serang mereka, sebab mereka ini cenderung kepada Quraisy, memihak kepada Quraisy dalam peperangan Uhud lawan orang Islam. Jadi maka Nabi kata mu ni kacau. Yang kedua, kabilah ini telah menguasai, mengganggu jalan orang nak pergi Mekah. Dia kan dia duduk tepi jalan tu, orang nak pergi ke Rabi', nak pergi Mekah, lalu kot tu, jadi dia kacau. Sebab yang ketiga, Nabi SAW mendapat maklumat bahawa Bani Al-Mustalik telah pun membuat persiapan di bawah kepemimpin mereka Al-Haris bin Abi Dirar, iaitulah nak pergi serang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, kita sebelum dia mari, kita pergi awal. Jadi alhamdulillah. Dalam di antara mereka kalahlah dalam peperangan itu, kalah. Di antara tawanan perang yang ada dalam Bani Al-Mustalik, iaitulah Juwairiyah bintil Haris, anak kepada ketua Bani Al-Mustalik Al-Haris bin Dirar, yang akhirnya Juwairiyah ini telah menjadi salah seorang daripada Ummul Mukminin Juwairiyah. Yang di awal kitab ni, perisai Muslim ni anda dah sebut cerita kelebihan kita beramal dengan ajaran yang Nabi kita ajar ni. Sebab apa? Berdasarkan hadis Juwairiyah. Tuan-tuan baca dalam mukaddimah kita ni ada. Alhamdulillah. Baiklah, itu di antara perbincangan kita para jemaah sekalian. Sekarang ni kita nak pergi kepada masalah.
sesalah. Maka Al-Harith bin Abi Dirar ni nak pegang Nabi SAW, dia pakak dengan kabilah-kabilah yang anti pada Islam. Maka Nabi kita tak dengar. Nabi kata, jangan bagi dia mari, kita pergi serang, kita pergi tempat mereka. Nampak sangat tu kan. Kelantan kata metornya teh. Metor. Orang Islam ikut Nabi, geng munafikin ikut juga, sebab dia nampak peperangan ni akan menang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat munafikin dia kira alik mana menang ya. Kalau menang dia sokong. Nampak berat nak lawan, tarik sokongan. Istilah sekarang dia panggil tarik sokongan. Itulah. Maka bila bertemu dua kumpulan Islam dengan puak-puak ni, Sayyidina Umar melaung seruan, ajak mereka supaya mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fa'abau. Tak mau, lawan juga. Bila lawan juga, mula startnya panah, dan orang Islam kepung kawasan Bani al-Mustaliq ni sehingga mereka kalah. Wa qutilu minhum 10, dan dibunuh di antara merekanya 10, dan ditawan yang lain-lain lagi. Mereka dapat harta tawanan, anak-anak dia orang perempuan, dan harta daripada unta, kambing dan lain-lain. Kita kata alhamdulillah, orang Islam mendapat kemenangan dalam peperangan ini. Baik, itulah yang dikatakan bahawa salah seorang daripada dia, siapa tadi, Juwairiyah, anak bos dia sendiri itu. Baik, masalah yang keempat, Jaisul Muslimin mutaqaddimu ila Bani al-Mustaliq. Maknanya dalam waktu kita nak pergi ke Bani al-Mustaliq ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melantik Jabir bin Abdullah qaidul jaish. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketua peperangan, dia lantik Jabir ni sebagai pengintip. Mu Jabir pergi siasat. Sebab Nabi Jabir tak sebut sini apa cerita tugas dia pergi, tapi kita boleh dapat kesan bahawa oleh kerana waktu ni waktu peperangan, sudah tentu tajuk dia pun nak pergi perang lah tu. Tajuk dia nak pergi berperang. Kalau tidak nak pergi perang, pergi cari benda-benda yang penting ada kaitan. Bila dia pergi, selesai daripada dia pergi, dia pun balik. Dia balik, Nabi kita sedang solat di atas kenderaan, atas unta dia. Baik, timbul soalan, kenapa Jabir pergi bercakap? Dia tengok Nabi duduk solat, kenapa dia bercakap? Ini soalan. Jawab dianya, perkara yang kelima, fi bidayatil Islam, dalam pada permulaan Islam dulu, boleh bercakap dalam sembahyang. Boleh. Dalam Sahih Muslim daripada Zaid bin Arqam, qala kunna natakallamu fi shalah. Kami boleh bercakap dalam solat. Kita duduk cakap sebelah kawan kita ni, lepas solat ni tunggu aku kita pergi makan sama-sama. Boleh dia bercakap tengah solat. Sehingga turun ayat Quran, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu pada Allah Ta'ala sebagai satu berdiri khusyuk, jangan bercakap lagi. Surah Al-Baqarah ayat 238, fa umirna bis-sukuti wa nuhina 'anil kalam. Pada waktu itu kita pun dilarang bercakap, suruh diam, diperintahkan diam, tak boleh cakap. Hadis dalam Muslim. Maknanya sebab itu Jabir dia tak tahu lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah melarang orang bercakap dalam salat. Kalau tidak, buat apa dia bercakap dengan Nabi tu kan? Cerita yang kedua dalam Sahih Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata kunna nusallim ala nabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah fayaruddu alaina. Di awal Islam, kalau Nabi duduk solat, kita assalamualaikum Rasulullah, Nabi jawab waalaikumsalam, boleh jawab. Bila kita balik daripada hijrah ke Habasyah, daripada Najasyi, salamna alaihi, kita bagi salam, Nabi tak jawab. Maknanya dah turun hukuman waqumu lillahi qanitin, tak boleh cakap.
Lepas solat, Abdullah pun tanya, ya Rasulullah, kenapa dulu Nabi jawab, sekarang tak jawab? Ini bagus ni, sahabat-sahabat ni dia tanya. Kalau nampak ada hukum berbeza, dulu jawab, sekarang tak jawab. Kenapa? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fis salati syughla. Nabi kata solat ni kita sibuk dengan Allah, bukan ada sibuk duk jawab soalanmu. Jangan kita duk sibuk. Jangan duk sibuk dengan mikir khayal tak kalu, jangan. Kan? Hadis ini dalam Muslim. Seorang lagi nama dia Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Dia baru masuk Islam. Dia kata kita tengah duduk solat, Allahu Akbar, solat belakang Nabi. Tiba-tiba ada sebelah dia ni orang bersin, bersin. Dia kata Alhamdulillah. Dia pandai, orang jawab Yarhamukallah, dia pergi jawab Yarhamukallah, kan kita belajar orang bersin kan, kata Alhamdulillah Yarhamukallah. Faramanil qaumi absarihim, saudaralah, orang berpakat tengok aku, dia tu aku solat, orang pakat tengok jeling aku. Fakultu wasukla ummayah. Oi, apa jeling-jeling ni? Dia marah. Apa tengok-tengok? Gitulah gitu. Masya'nukum tanzurun. Kenapa tengok aku? Dia marah. Allahu Akbar. Faja'alu yadribuna bi aidihim. Jadi sahabat lain pakat tepuk tangan atas paha. Manut duk dia. Apa bercakap? Bila aku tengok orang tepuk tangan suruh aku diam, sakatu, aku pun diam. Selesai masalah. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi, bila Rasulullah selesai salat, kata di Muawiyah, fa bi abi huwa wa ummi ma raaitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsanu ta'liman minhu, subhanallah. Wallahi dia bersumpah dengan demi ayah aku, mak aku tak pernah jumpa lagi seorang guru sebelum ni, selepas pada ni, seorang guru yang cukup baik dia punya pengajaran. Nabi, fa wallahi ma kaharani, Nabi tak marah aku, wala darabani, Nabi tak pukul aku, wala syatamani, tak maki aku. Sahabat-sahabat lain pakat marah, Nabi senyap. Lepas salat Nabi kata, ya Muawiyah, in hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Solat kita ni tak boleh masuk cakapan manusia, tak boleh. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Tak boleh dah buat. Hadis juga dalam Muslim. Maka bila Jabir mari, dia tak tahu solat tak boleh bercakap, dia bagi salam, Nabi tak jawab. Bila Nabi tak jawab, susah hatilah Jabir. Sudah. Kita ni kalau tanya orang tak jawab, susah hati. Betul tak? Pasal itulah ana minta maaf banyak-banyak dengan sahabat-sahabat semua yang ada di sini, di ada malamnya, yang hantar SMS, WhatsApp. Kadang-kadang kita tak perasan, tak terjawab. Jadi saya minta maaf, bukan tak mau jawab tu. Tak terjawab, banyak sangat. Ataupun kita tengok sekali, lepas tu dia turun bawah, terlupa dah lah. Wallahu alam. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila dia tak jawab, Nabi kita bagi tahu kan, aku tak jawab tadi Jabir sebab aku duduk solat. Solat ni tak boleh lagi bercakap. Barulah tenang hati Jabir. Sudah ada undang-undang baru, tak boleh bercakap dalam solat. Baik. Yang keenam, solat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas unta, atas kenderaan. Menunjukkan bahawa boleh kita solat atas kenderaan. Tak kira tuan naik apa, motor, kereta, bas, kapal terbang, motorbot, basikal, semua boleh solat. Macam mana? Ini dipanggil solat sunat. Tanda ini masalah solat sunat. Solat sunat ni boleh kita solat atas kenderaan ke mana saja kita. Cuma timbul sedikit, adakah waktu kita nak mula solat tu kita kena menghadap ke arah kiblat ataupun tidak? Kalau kita naik kenderaan tak ada masalah lah. Naik kereta ke motor ke, kita berhenti sekejap, motor kita pusing ke arah kiblat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, polah agak giyalah.
Tapi kalau kita duduk atas kapal terbang macam mana mau pusing? Contohnya atas bas ngalau kau ni, kiblat kau ni. Ya. Maka di sini timbul perbincangan para ulama timbul di sini. Dia kata, apakah hukum menghadap ke arah kiblat itu? Amin. Wa hal yajibu an yastaqbil al-qiblah? Ketika kita nak mula solat tu mesti hadap kiblat ke tidak? Kata di ulama mazhab kita Syafi'i dan ulama mazhab Hambali kata ya. Kena berhenti dulu mula dengan hadap kiblat. Contoh kalau kita duduk atas kapal terbang, kita tengok mana kompas, mana Malaysia Mekah kono. Kita pusing kita lah nak pusing kapal terbang tak boleh. Kita lah pusing tekok kita Allahu Akbar. Lepas tu betul balik tak kira lah. Ada kau ada mana pun. Kalau dengan kereta kita berhenti sekejap, contohnya kita pusing. Atas bawah kita boleh, kalau kita boleh pusing. Itu dalam mazhab Syafi'i dengan Hambali. Dia kata berdasarkan kepada hadis Anas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza safara, Nabi kita bila musafir, bila dia nak solat sunat, istaqbala binaqatihil qiblah. Dia pusing hadap ke arah kiblat. Fakabbara, dia akad takbir, thumma shalla haitsu tawajjahat. Haitsu wajhu rikabuhu, kemudian dia tak jalan terus, ikutlah pusing ikut mana pun. Yang penting waktu akad takbir itu kena hadap kiblat. Hadis ini rawahu Abu Daud. Qala Ibnul Mulaqin, dia kata rawahu Abu Daud bi isnadin sahih wa sahahu Ibnu Sakan. Mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki kata la yushtarat lakin yustahab. Sunat tidak wajib. Sebab apa dia kata sunat tidak wajib? Sebab kita kena tengok kenderaan kita. Jadi kalau kenderaan duduk tangan kita, boleh kita pusing. Kalau kenderaan hak orang, nak pusing macam mana? Kalau kita boleh pusing. Berpaling ke arah kiblat. Kalau tak boleh, kita kata itu termasuk dalam la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mazhab Hanafi dengan Maliki kata tidak syarat, sunat je boleh. Maknanya kita buat kesimpulan di sini, solat sunat di atas kenderaan itu boleh kita buat dalam keadaan apa sekalipun, elok keluar daripada khilaf ulama. Waktu nak akad takbiratul ihram, kita pusing ke arah kiblat kalau mampu. Kalau tak mampu, tawakkal ala Allah, barulah boleh kita buat. Itu dia panggil kalau kita mampu. Kalau tak mampu tak apa. Wa alaihi an yumi'a, mana dia isyarat ketika rokok. Mana kalau rokok kita buat segini, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Semua pergerakan kita tu sama. Hak tangan boleh bergerak. Macam kita nak angkat takbir, Allahu Akbar. Kawan sebelah duduk tengok, apa dia ni nak angkat tangan ngongak-ngongak ni. Ikut dia lah. Tak, aku nak solat, kita bukan ganggu dia pun. Kita jangan solat kuat-kuat. Solat perlahan, Allahu Akbar. Tak mengganggu siapa-siapa. Kita boleh, kalau sebelah kita, isteri kita, ke anak kita lagi senang. Wa yakhfad, mana kalau sujud rendah lagi. Rukuk sekat tu, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Sujud turun lagi, Allahu Akbar. Setakat mana kita mampu kita turun, boleh. Sebab itulah kata di para ulama semasa ni, dengan unta bolehlah kita berjalan, bukannya dia pergi koksi, tapi bagi kata tambihun. Ini satu perhatian. Dia kata apa? Bagi pemandu kenderaan, pemandu kereta, pemandu lori, nak maya sunat ni jangan main-main. Boleh kalau sekiranya boleh membawa kepada bahaya penumpang, bahaya dia sendiri. Duk main rokok ni tak nampak dia jalan, belakau pakai kabar duduk dalam apa ni, dalam parit, dalam jatuh gaung, maka perbuatan itu dilarang. Jangan berbahaya. Kalau kita tidak memandu lagi senang. Tapi kalau kita memandu dan tidak berbahaya, contohnya kita boleh slowkan kereta, kita berokok bersekak sambil mata duk tengok ke atas gitu. Insya-Allah boleh, jangan berbahaya. Sebab Nabi kata inna fis salati la syughla, solat semaya ni mengganggu benda lain, tak boleh ganggu dia sendiri. Itu satu kesibukan untuk kita. Apa yang kita nak sibuk dengan benda lain, jadi kita kena perhatian di situ. Kalau tidak, kita kata boleh buat fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana
kita menghadap, akan berhadap dengan Allah Azza wa Jalla seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 154. Kenapa? Tanda sikit. Mal hikmatu, apakah hikmat boleh solat sunat ketika musafir di atas kenderaan? Kenapa boleh? Atas kenderaan ni banyaklah kita tinggalnya. Nah, tak boleh nak rokok, nak sujud secara sempurna, tak menghadap ke arah kiblat, Kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Majmu', Nawawi kata apa? Kalaulah tidak boleh solat sunat dalam musafir, tanpa menghadap kiblat, tak boleh solat sunat, mesti ada kiblat juga. Kita bukan sentiasa pergi ke arah Mekah, ke arah ni, kita pusing sana pusing sini. Jadi kalau mesti tak boleh solat sunat kecuali menghadap kiblat, lang qata'a ba'nu nas an asfarihim, nasaya orang tak boleh nak musafir, ahli-ahli ibadat. Wan qata'a ba'duhum anit tanaffuli, dan ada orang kaki travel, ahli travel pula tak boleh solat sunat. Maka kata Imamul Ghazali, likai la yanqati'ul muta'abbidu 'anis safari wal musafiru 'anit tanafful. Mana Allah Taala benar kita solat sunat di atas kenderaan, tak payah menghadap kiblat ni. Kenapa? Supaya ahli ibadat tidak terputus daripada ibadat dia waktu musafir, dan orang musafir juga tidak terhalang daripada salat sunat. Alhamdulillah. Ini kata-kata menarik Imam Nawawi buat ulasan dia dalam kitabnya Al-Majmu'. Alhamdulillah, sesalah kita dalam masalah. Jadi saya syorkan kepada muslimin dan muslimat yang nak travel, nak pergi mana-mana jauh-jauh, sebelum naik kenderaan ambil wudu. Tak kira lah kita naik kereta ke, naik kereta api ke, bah kapal terbang, naik ambil wudu, siap-siap naik. Orang lain bawa kereta, kita Allahu Akbar atas kereta, Bismillahirrahmanirrahim, baca. Boleh kita solat sampai ke mana? Kalau kereta Kota Baru per 20 rakaat boleh. Nah, pada tu lah orang setengah ni kata, kita nak musafir bulan Ramadan rugi tak terawih. Terawih atas kereta, terawih atas bas, terawih atas kapal terbang, tidak jadi masalah. Masalah isu menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, itu masalah khilaf. Insya-Allah kalau kita mampu kita buat, kalau tak mampu insya-Allah solat kita juga sah. Alhamdulillah. Baik, itu solat sunat. Adapun solat fardu, tak boleh kita solat di atas kenderaan. Kita kena solat di mana? Solat di atas bumi kalau boleh. Kalau darurat apa-apa pun boleh. Contohnya kita kata kita duduk atas bas, nak turun tak boleh, bawah tu seluk lah, air hujan ke banjir apa-apa, solat ya atas kereta kita, boleh solat atas kereta, tak ada masalah kan. Dan disyaratkan supaya mana? Supaya menghadap ke arah kiblat. Itu mustahab. Kita kena menghadap ke arah kiblat selagi kita mampu. Tapi kalau kita tak mampu, macam sekarang ni kita naik kapal terbang, dan ada setengah kapal terbang, khususnya setakat pengalaman, beberapa buah kapal terbang Arab, Saudi Airlines contohnya, kapal terbang Arab hot lain, di belakang dekat dengan dapur dia orang panggil dekat dapur, di ujung dia ada bilik solat. Kita boleh duduk dalam solat, boleh solat berjemaah lebih kurang 5 orang solat, imam 4 orang makmum boleh solat. Dan dia ada tanda kiblat, dia tunjuk dia punya kompas radar, ini kiblat Mekah kau ni, boleh kita buat. Tapi ada setengah kapal terbang dia tidak dibenarkan solat atas kapal terbang. Nak solat mana? Solat atas kursi, tak boleh bangun. Jadi ketika itu kita darurat, waktu nak habis, waktu sudah nak tamat, maka kita solatlah, dia panggil solat secara darurat. Tak apa ya, tak boleh hadap kiblat, tak apa, kita hadap ke arah mana yang kita boleh. Tetapi selagi boleh solat di atas bumi, jangan solat atas kapal terbang. Ni anda tengok ada setengah jemaah kita ni silap teknikal. Kita nak sampai di Kuala Lumpur daripada Jeddah pukul 4 petang, pukul 5 petang, sempat lagi kita jamak takhir Zuhur dengan Asar di Kuala Lumpur. Habis kenapa solat atas kapal terbang? Dia kata tak apa, ulama kata boleh. Kita kata na'am, ada kata boleh, tapi
Solat itu tidaklah sempurna kita solat di atas darat. Kita boleh solat dengan penuh, menghadap ke arah kiblat, rokok kita, sujud kita sempurna, kan kita kata boleh, alhamdulillah. Satu lagi solat, dia panggil solat hormat waktu yang diajarkan oleh pihak tabung haji kepada jemaah haji. Nah, ini khilaf jugalah, tapi tak apalah. Itu kita, yang pentingnya saya nak taujih tuan-tuan dan puan-puan di sini, kita ambil dalam tajuk kita ni, lakukan solat sunat, jangan terputus. Imam Nawawi kata tidak boleh putus orang musafir daripada solat sunat, orang berahli ibadat daripada beribadat, dan tidak boleh menyebabkan musafir itu memutuskan ibadat. Lah, jalan terus. Alhamdulillah. Semua jenis solat boleh. Maka timbul lagi solat apa yang kita nak solat dalam musafir. Solat apa yang kita nak solat dalam musafir? Di sini ada sedikit lagi perbincangan para ulama. Mereka mengatakan boleh kita solat apa saja. Dalam kita solat musafir, kita boleh solat apa saja yang kita nak solat, insya-Allah taala, kecuali solat rawatib bagi orang yang jamak. Bagi orang yang jamak, dia tidak ada lagi solat rawatib qabliyah ba'diyah. Wal musafir yang bagi lahu an yatanaffala bi jami'in nawafil kal muqim. Orang musafir eloknya dia jaga solat sunat dia seperti orang muqim, kecuali solat rawatib. Sebab rawatib dia tak sempat. Sebab apa tak sempat? Sebab dia jamak. Dia oleh kerana dia jamak, maka Nabi kita SAW tidak melakukan solat sunat rawatib ketika jamak. Saya nak buat juga, itu cerita lain. Tapi dari sudut sunnahnya tidak ada riwayat Nabi kita buat. Maka eloklah kita lakukan. Doa atas kenderaan, solat. Malam apa tu? Tahajud. Berapa puluh rakaat? Kuala Kerai, Kuala Lumpur. Boleh 100 rakaat. Alhamdulillah, nikmat. Sampai di KL esok kita tidur. Boleh apa? Tak. Kalau tak ada kerja lah. Boleh. Solat witir boleh. Solat tahajud boleh. Duha boleh. Kan? Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian. Ada orang yang kata rugilah ustaz kalau kita tak solat qabliyah ba'diyah ni. Allah Taala hak fardu pun diringankan, hak sunat qabliyah pun diringankan. Kita kata Allah Taala akan tulis pahala kita seperti kita mukim, oleh kerana kita tak buat kerana kita musafir ataupun uzur. Baiklah para jemaah sekalian, yang ketujuh, bila Jabir radhiyallahu anhu tak tahu lagi, tak boleh cakap dalam solat, maka dia beri salam. Nabi SAW bagi dengan isyarat. Nabi isyarat. Jabir tak faham, bagi salam lagi. Isyarat. Bila isyarat, Jabir risau. Sudahlah, Rasulullah marah aku ke, aku pergi lambat ke, macam mana ke. Dia duduk mikir kan. Lepas pada solat, Nabi terus bagi tahu Jabir, aku sedang solat. Solat tak boleh lagi bercakap. Maka di sini kata di para ulama, tanda tuan-tuan. Kata di para ulama, kalau ada benda-benda yang kita merisaukan orang, kita kena jawab cepat. Contohnya orang mari rumah kita, bagi salam, kita tak sempat jawab, kan? Kita boleh tengok-tengok dia tak ada, lari balik. Kita kena SMS balik, WhatsApp, Syekh, maaf Syekh, ana tak sempat tadi sebab ada masyarakat sakit perut ke, emergency. Mana kita kena maklumkan kepada mereka sebab-sebab yang tersebut. Jangan kita senyap gitu je. Kena maklumkan supaya aku ingat awak marah tadi tak jawab. Jadi kita main badi tak jawab gini, penatlah kita je. Yang ke-8, bagaimana cara isyarat dalam solat. Tanda. Ada beberapa riwayat. Ana tak baca riwayat ni, ana sebut khulasah. Riwayat yang pertama daripada Suhaib. Suhaib radhiyallahu anhu, dia lalu, dia tengok Nabi, dia solat, dia bagi salam. Nabi kita isyarat dengan usbu'i, dengan jari. Nabi kata gitu. Isyarat. Mana akak mulut tak boleh jawab dah, tak boleh isyarat. Daripada Abdullah bin Umar, dia juga cakap, dia kata apa, dia pergi ke Quba,
Mari orang Ansar beri salam. Nabi tengah solat. Qala faqultu bila kaifa ra'aita Rasulullah yaruddu? Mu tengok bagaimana cara Nabi kita jawab salam orang tadi. Dia tak jawab dengan mulut. Qala hakaza basata kaffahu. Dia buka tangan gini. Wa ja'ala batnahu asfal wa zahrahu ila fuq. Maknanya Nabi kita tengok bila orang kata assalamualaikum Rasulullah, Nabi kita akak gitu. Isyarat gini, isyarat. Kayak gitu. Dia kata perut jari bawah, belakang dia atas. Gini. Ataupun Allah, mana majlis isyarat aku duduk solat gini. Itu riwayat daripada Abdullah bin Umar dengan Bilal. Yang ketiga daripada Ibnu Mas'ud, dia kata aku balik daripada Syam, daripada Habasyah, di hijrah sana, balik-balik dia tengok Nabi, dia bagi salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tengah salat. Fa'au ma'a bi ra'si, Nabi kita isyarat dengan kepala. Isyarat, angguk. Maka daripada tiga riwayat ini menunjukkan bahawa orang tengah solat tak boleh jawab salam, tapi dia boleh jawab dengan isyarat, semua dengan tangan atau dengan kepala. Jadi kata di para ulama, dia kata di sini kita boleh memahami bahawa kalau kita tengah solat, orang bagi isyarat, bagi tanya. Contoh dia kata, ayah nak pergi tak? Kita hanggut. Ayah anak tengok, okey. Anak dia ajak, ibu ayah nak pergi tu, dia hanggut. Boleh. Ataupun isyarat tengah-tengah salat. Kita tengah baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ada orang bagi, boleh beres. Isyarat. Boleh. Ataupun dengan tangan gini. Dengan ibu, tangan, anggut. Tiga isyarat yang kita boleh belajar. Alhamdulillah. Yang kesembilan, timbul soalan lagi, boleh tak kalau kita tengok orang solat kita beri salam? Kita tahu dah dia solat dan kita tahu dah orang solat ni tak boleh jawab salam, boleh tak kita bagi salam? Ulama Hanafi kata yakrahun, tak boleh. Tak boleh, makruh kita mula salam sebab kita tahu kita mengganggu dia, menyebabkan dia terpaksa kena jari ke kena tangan, susah. Ulama Syafi'iyah kata boleh. Boleh. Tapi kalau boleh pun dia tak boleh jawab salam, tak sedut salam lah. Kecuali kita ni masyhur sangat, kita tak akan jumpa dah dengan dia, kita emergency, kita kata tengok orang tengah solat dalam masjid, kita pun lalu kat dia, assalamualaikum ya akhi, dia pun perasan tengok kita, dia hanggut pergi kita ni, tak sedut je. Wallahu a'lam, itu boleh. Baiklah, yang ke-10, kesimpulan daripada apa yang kita bincang ini, boleh kita solat sunat di atas kenderaan, tak kira malam, siang. Yang pentingnya dalam musafir. Tanda situ. Solat sunat di atas kenderaan ni mana? Dalam musafir, tak kira darurat ke tak darurat. Kalau boleh takbir telang, kita pusing ke arah kiblat, alhamdulillah. Kalau tak boleh, teruskan. Dan solat fardu juga boleh atas kenderaan dengan syarat darurah, tak boleh nak turun bawah kan. Tapi syarat dia kena ada ke arah kiblat. Adapun solat di atas kereta api, di atas kapal, di atas kapal terbang, maka itu termasuk dalam masalah-masalah darurat, uzur. Kata di para ulama, iza daqal amru ittasa', bila sempit syariat itu memperluaskan hukum. Alhamdulillah. Kemudian kita boleh isyarat dengan tiga cara. Kita kata wazalika fin nafli mutlaqan wa bighairi darurah, kalau kita solat sunat lah. Kalau kita solat fardu dengan darurat, ya kita boleh solat, boleh isyarat. Kita semaya fardu isyarat, tak usah duduk layan sangat lah kan. Tapi kalau darurat, boleh kita isyarat. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.